Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 8 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berjanji akan mengisytiharkan cuti umum selepas keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 19 November ini. Beliau yakin akan mendahului undi dan menjadi Perdana Menteri ke-10 dengan melafazkan kata-kata itu ketika menyampaikan ceramah pada program Jelajah Mega Harapan di dataran Taman Indah semalam. Kalau manifesto Perikatan Nasional yang diumumkan oleh Muhyiddin, apa dia? Pertama, cuti. Yang nak umum cuti bukan dia. Insya-Allah yang nak umum cuti itu saya. Itu pertama. Terdahulu ketika Majlis Pengumuman Manifesto PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi gabungan parti memberi jaminan yang sama jika memenanginya. Beliau berkata inisiatif tambahan dalam manifesto mereka adalah bagi memudahkan orang ramai yang terpaksa pulang ke kampung halaman untuk mengundi. Sementara itu, dalam ucapan yang sama, Datuk Seri Anwar yang juga Presiden PKR turut mempersoalkan cadangan PN bagi melaksanakan pengeluaran wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Yang kedua, boleh keluarkan wang KWSP. Apa punya idea ni? Wang KWSP kita cadang setahun setengah yang lalu, 2 tahun. Sekarang dah orang tak ada wang dah. Tak baca ke? Tak tahu ke? Macam ni nak jadi Perdana Menteri. Ada kerajaan, you ada bank account ke? Di Maybank, okay, you can withdraw. Dengan ini saya umumkan you can withdraw your bank. You ada account mana? CIMB, okay. I will now announce if I win, you can withdraw. Ini apa? You think people are stupid? KWSP itu wang dia, wang rakyat, bukan wang dia. Dah wang dah tak ada untuk simpanan masa depan. Dah depleted, dah tinggal kecil. Your duty as a government is to govern well. Stop this rot. Stop stealing. Stop corruption. Stop leakages. Ini peranan you. Save. Laporan Ketua Duit Negara kata berapa? Berapa puluh bilion hilang. Save. Polis Perak membuka kertas siasatan berhubung dakwaan calon Perikatan Nasional PN di Dewan Undangan Negeri Dun Gunung Semanggul Razman Zakaria menyampaikan ceramah berunsur fitnah dan berniat jahat terhadap Pakatan Harapan PH. Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya laporan polis dibuat oleh seorang lelaki berumur 32 tahun berkaitan rakaman yang tular sejak Ahad lepas mengenai calon Dun Semanggul PN ketika berceramah didapati mengandungi unsur fitnah dan berniat jahat serta ditujukan kepada kepimpinan PH. Beliau berkata polis menasihatkan semua penyokong parti supaya mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa serta memberi kerjasama penuh dengan pihak berkuasa sepanjang tempoh Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 berlangsung, terutamanya ketika berkempen. Baru-baru ini tular rakaman video menunjukkan Razman yang juga Pesuruhjaya PAS Perak berceramah menggunakan mikrofon di kawasan Pasar Awam dan membuat beberapa dakwaan mengenai PH. Dalam pada itu, Muhammad Yusri berkata sebanyak 5 laporan polis harian diterima sejak semalam berkaitan PRU dan hanya 1 kertas siasatan dibuka setakat ini. Katanya polis meluluskan permohonan permit 123 ceramah di seluruh negeri, manakala 19 ceramah diadakan tanpa permit. 1 kertas siasatan telah dibuka berkaitan jenayah khianat dengan mencabut bendera parti lawan di Melaka pada hari ketiga berkempen Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 semalam. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samar berkata buat masa ini tiada tangkapan dibuat membabitkan perbuatan mencabut atau mencampakkan bendera parti di atas jalan seperti yang berlaku di daerah Melaka Tengah.
Tambah beliau, sehingga semalam, Polis Kontingen Melaka telah meluluskan sebanyak 46 aktiviti ceramah kempen yang bermula pada hari penamaan calon iaitu 5 November sehingga semalam. Katanya mana-mana parti yang bertanding dinasihatkan untuk mengemukakan permohonan permit ceramah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD kawasan masing-masing. Pihak polis akan membantu memudahkan urusan permohonan permit ceramah, tetapi ia perlu mengikut undang-undang dan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, calon Barisan Nasional BN bagi Parlimen Kota Melaka, Kong Ki Yao akan mengadakan sidang media berhampiran Jongke Walk tengah hari ini berkaitan isu bendera-bendera BN hilang dipercayai dicuri. Seterusnya, usahawan kosmetik Dato' Sri Hazmiza Othman mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memuat naik komunikasi bersifat sumbang pada Mei lalu membabitkan video muzik Muah-Muah Raya yang dibuat ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Othman di Mahkamah Majistret Sepang. Beliau yang lebih dikenali sebagai Dato' Sri Vida serta DSV didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588 membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang bersifat sumbang dengan niat menyakitkan hati orang lain pada 29 April lalu melalui akaun YouTube DSV Entertainment. Video berkenan kemudian dilihat di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di Cyberjaya pada 5 Mei lalu. Jika sabit kesalahan, Dato' Sri Vida selaku orang kena saman OKS boleh dihukum denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Mahkamah menetapkan 7 Disember ini sebagai tarikh sebutan untuk serahan dokumen. Dua lelaki ditahan berhampiran Jalan PJS 6/2 Kampung Lindungan di Petaling Jaya kerana disyaki terlibat kes samuan berkumpulan menggunakan tukul besi di sebuah kedai serbaneka di kawasan berhampiran. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu yang berlaku di sekitar Taman Maju Jaya pada jam 5.28 pagi Sabtu lalu. Jelas beliau bertindak atas maklumat kedua-dua suspek berjaya diberkas di sebuah premis tidak bernombor di kawasan berkenaan sekitar jam 3.30 petang hari yang sama dan kemudian menemui beberapa barang disyaki hasil samun. Fakhruddin berkata dalam kejadian itu, suspek berjaya melarikan sejumlah wang tunai berjumlah RM560 serta 49 kotak rokok pelbagai jenis dari dalam premis. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memaklumkan semakan rekod lampau mendapati suspek pertama mempunyai 12 rekod jenayah dan 1 rekod dadah, manakala suspek kedua mempunyai 1 rekod dadah. Kedua-dua suspek direman 5 hari bermula Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 395 Kanun Kesiasaan. Seorang anggota polis maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan petugas projek penyelenggaraan Lebuh Raya Berhad Propel di Jabatan Pulau Pinang. Dalam kejadian pada jam 12.48 tengah malam tadi, Korporal Abu Talib Sarif 33 yang baru pulang daripada menjalankan op cantas di seberang Perai Tengah maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di beberapa bahagian badan. Mayat Allahyarham dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Menurut kenyataan di Facebook Polis Diraja Malaysia PDRM Pulau Pinang, Korporal Abu Talib bertugas di bahagian siasatan khas di 9 Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Pulau Pinang. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia memaklumkan jenazah Allahyarham dijangka dikebumikan selepas solat Zuhur di Sungai Petani, Kedah. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.